Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada pagi ini kita melihat satu hadis yang menarik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berkaitan dengan kaitan akhlak dengan iman. Sabda Nabi sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim khuluqa. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya, dan seseorang itu dikira terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling molek, yang paling elok adalah yang paling baik kepada isterinya, akhlaknya kepada isterinya. Wa an Abi Qilabah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Sungguhnya sesempurna iman seseorang itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap isterinya, keluarganya. Jadi dalam hadis ini, dalam kedua-dua hadis ini, riwayat Tirmizi yang merupakan hadis yang sahih, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita satu kepentingan akhlak, satu asas yang penting dalam kehidupan yang namanya akhlak. Akhlak ni kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, diambil perkataan khilqah, iaitulah satu yang bersifat ciptaan, tetapi dia boleh dibina, diperbaiki, kerana kita dapat melihat sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in adalah contoh yang terbaik. Asal mereka daripada golongan yang sangat buruk perangainya, tapi bila datang Islam, hidayah itu, mereka bertukar menjadi manusia yang paling elok. Maka demikianlah akhlak itu, walaupun dia satu perkara yang bersifat ciptaan daripada perkataan khilqatun, tetapi dia boleh berubah menjadi lebih baik. Kata para ulama, hal hadithani yubayyinani ahamiyatal akhlaq. Dua hadis ini menunjukkan kepada kepentingan akhlak. Wa qad qarrara al hadithani ahamiyatal akhlaq wa makanaha bima la mazida alaihi minal bayan. Melihat kepada hadis ini sahaja kita dah faham bagaimana perkaitan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya iman itu sebahagian daripadanya ditunjuk oleh perangai, sikap, tabiat, tingkah laku. Jadi maknanya fal iman fil qalbi yata'atharu kathiran bi salamati sulukil akhlaqi lil mu'min. Iman itu yang ada dalam hati boleh dilihat kesannya dengan tindak tanduk luaran fizikal seseorang manusia itu. Fahuwa yazid wa yanqus tab'an li kamali sulukil akhlaqi wa nuqsanihi. Bahawasanya iman ini seperti disifatkan dalam ayat Allah yang lain, ia bersifat meningkat dan mengurang. Ada kalanya naik, ada kalanya itu kurang. Datang bulan Ramadan, menaiklah iman setiap manusia. Mereka berpuasa, datang sembahyang awal, rebut kelebihan tarawih, mengkhatam Quran, bersedekah, menunjukkan kepada kita iman ada waktunya dia meningkat. Seorang daripada kita pergi menaikkan ibadah haji atau umrah contohnya, sembahyang berjemaah 5 waktu, rasa tak mau keluar dari masjid, nampaknya iman itu meningkat. Dan rupa-rupanya dalam hadis ini memberi kepada kita satu peluang peningkatan iman, iaitu dengan cara memantau, menjaga akhlak kita supaya iman itu kekal dalam diri. Baik, wa huna yadha'u an-nabiyyu qa'idatan diniyatan muhimmatan tusahhi ma yaduru bi wahmil jahilin alladhi yattabi'una ahwa'ahum wa awhamahum fi tasawwur ma'anil iman
idh la yarawnahu akthara min fikratin anil i'tiqad biwujudillah wa syai' min asy-syakliyat allati la yarawna laha ahamiyatan wa la yubaluna biha. Di sini Nabi telah meletakkan satu kaedah yang penting, satu asas yang penting untuk kita faham. Jangan jadi seperti tanggapan sebahagian daripada orang-orang jahil di luar sana yang menyangkakan bahawa iman itu hanya dibentuk dengan rukuk, sujud dan juga perkara-perkara bersifat akidah semata-mata. Padahal ada perkara-perkara lain yang tidak dititik beratkan oleh mereka. Menjaga hak kejiranan juga tanda iman. Apa gunanya kalau seseorang itu sembahyang, datang 5 waktu, tapi dengan jirannya begitu buruk sekali akhlak beliau, dengan isi dengan anak-anaknya. Maka akhlak adalah satu daripada komponen penting yang membantu pembentukan iman yang betul, kesempurnaannya. Kan itu dalam hadis ini mengatakan akmal. Akmal ni maknanya sempurna. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hidup menjadi sempurna dengan sebab akhlak, dan akhlak itu sebahagian daripada iman. Kadzalika yuqidhul hadis al-ghafilin alladhina gharatuhum a'maluhum wa dhannu anna sya'ir ad-diniyya kas-salati waz-zakati mathalan qasiratun ala hududiha ad-dhiqa allati yatimu fiha ada'uha faqat thumma la yash'uru ahaduhum bil ghadada an yakzib aw yarush fi sina'atihi aw tijaratihi aw bunyanihi aw yahmil alqaban taraha alayhi al-'uruf tusy'ir bi ada'ihi sya'ir ad-diniyah. Begitu juga hadis ini mengejutkan sebahagian daripada manusia yang menyangkakan bahawa dengan salatnya, zakatnya, memahami Islam itu dalam konteks amal peribadi sahaja, tidak terkait dengan orang-orang yang lain. Maka seseorang daripada mereka berbohong, seseorang daripada mereka menipu, seseorang daripada mereka mengambil kesempatan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau orang bukan Islam dia berniaga dengan kita, pada kali ini dia tak dapat nak buat keuntungan banyak, nanti kali akan datang dia akan markup dan naikkan lagi marginnya dan ambil kesempatan profitnya dari sudut yang kita tidak sedar. Kerana si kafir baginya kehidupan itu adalah keuntungan. Keuntungan itu pada kebendaan. Sehingga pada hari raya mereka pun diguna perkataan prosperity. Yang mana prosperity, tuan-tuan? Kalau tidak pada keuangan, kebendaan. Tetapi kita orang Islam, ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Yang rugi itu tidak rugi sepenuhnya, kerana ada bahagian untuk kita di akhirat. Begitu cara berfikir dalam akhlak perniagaan. Jadi seseorang daripada mereka ini ketika berniaga, dianggap itu adalah bab dunia, bab semayang betul-betul, bab berniaga tipu betul-betul. Maka ini adalah bukan akhlak orang Islam, kerana akhlak adalah sebahagian daripada iman seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik ya, inna an-nass an-nabawi alladhi baina aydina yuqarrir anna al-iman la yatimu wa la yaktamilu bi mujarrad da'wa aw di'aya bi zahriha anna al-insan amama al-mala' wa innama al-iman jazwatun mudhi'atun fi qalbi yudhi'u syu'a'uha tasarrufat sulukihi wa yadhhar atharuha fi akhlaqihi kamalan wa tahziban wa sumuwan. Maka dengan hadis ini Nabi telah memberi keterangan kepada kita bahawa iman itu tidak akan sempurna disebabkan diayah ataupun dengan slogan-slogan sahaja. Dia perlu pada action, dia perlu pada tindakan. Orang zaman sekarang sebut CTA, call to action. Apa nak buat untuk menyempurnakan iman ini? Bukan setakat pemakaian semata-mata ataupun ibadah semata-mata, tapi dia merangkumi lebih daripada jangkauan itu. Wa inna li hadzal bayan atharahu al-baligh fi taqwim sulukin nas. Fa al-mujtama' alladhi na'ishu fihi yu'ani min subat wa taqalid sarat fi akhlaqin tub'iduhu an kamalil khuluqi wa istiqamatil amr ila akhlaqil jahiliyah wa 'adat as-sufaha. وذلك بسبب الفصل بين الأخلاق والسلوك الأخلاقي وبين الإيمان وآثاره التي لا بد منها ليستدل على قرار الإيمان في القلب واكتماله. Maka hadis ini memberi kepada kita satu cara untuk evaluate manusia, menilai balik semula manusia. Kerana kalangan manusia yang hidup pada hari ini sudah jauh daripada akhlak yang betul.
Salah satu daripadanya akhlak dengan isteri ni tadi. Kalau kat luar perangainya dengan kawan-kawan bukan main baik lagi. Kalau boleh dimakan dekat restoran tu, satu restoran nak dibayarnya, punya baiknya dia, ya Allah fulan bagusnya akhlak bercakap. Tapi dekat rumah tuan-tuan, dia masuk saja rumah, maka sekalian yang di dalam rumah itu terdiam. Ya, Tuan Guru Syekh Dr. Ratib Nabulsi, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Syria, berkata, kalau kita ni pulang rumah, lihat pada tindak tanduk, tindakan ataupun respon orang kat rumah, anak ke isteri ke, mereka gembira ke atau mereka susah hati. Kalau gembira tu pampanglah pada wajahnya, abah dah balik, nak tanya masalah, nak bincang, nak minta pandangan. Yang ni nak berkata, yang ni nak bercakap, lama dah abah tak balik, macam mana abah okey tak ke office ini. Sebaliknya, kalau seseorang suami ataupun ayah yang tidak bertanggungjawab ni, yang dengan teman rakannya bukan main lagi, tapi dengan keluarganya ibarat singa ini, maka bila dia pulang ke rumah, anak-anak semua menjauhkan diri. Yang mana satu kita tuan-tuan, dan ini ukuran keimanan kita sebenarnya. Ingat ya, tak ada faedah kalau kita ni bersedekah berkoin banyak, umrah berkali-kali kita buat, musim haji ada je muka kita kat Mekah tu, baguslah, tak ada siapa pun nak halang pergi haji. Ya, macam Atha' bin Abi Rabah pun salah seorang daripada tabi'in yang terkemuka itu, 70 kali pergi haji, tak ada masalah. Abdullah bin Umar berapa puluh kali pergi haji, tak ada siapa nak halang. Tak ada seorang pun ulama' yang memfatwakan bahawasanya kalau kita daripada kita pergi haji, ambil duit tu hantar orang lain pergi haji. Tak ada seorang pun daripada para ulama' mazhab yang memfatwakan demikian. Tapi tuan-tuan, apa gunanya kalau semua ibadah itu dilakukan tapi tidak ditonjolkan dengan imej yang baik kepada isteri dan juga anak-anak. Sedangkan ketika ni Arafah itu, antara pesan Nabi SAW dalam Hajatul Wada', khutbah yang penting ini sampai ke tuan-tuan imam rata-ratanya pada hari Arafah, iaitulah Nabi bersabda, sungguhnya kamu mengambil isteri kamu daripada tangan ayah ibu mereka dengan nama Allah, dan wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu pergi kasari dia, patahlah dia. Kalau kamu biarkan, dia akan kekal bengkok. Istausu bin nisa'i khairah. Hendaklah kamu menjaga para isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dengan cara yang terbaik. Kakak kamu, adik kamu sebagai contohnya, ibu kamu, jaga mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi orang seperti ini tak dengar, hatinya sudah keras. Ya, kasihan ibu ayah yang membesarkan anak perempuan yang susah payah, tiba-tiba diserahkan kepada seorang lelaki yang disangkanya zahirnya baik, rupa-rupanya perempuan itu ibarat neraka berada di rumah suaminya, sedangkan ayah ibunya membesarkannya dengan susah payah dahulu. Maka itu sebab Nabi SAW mengingatkan kita kepada kepentingan iman tidak akan sempurna melainkan berlaku baik kepada isteri. Tuan-tuan, ada banyak petua yang dikemukakan oleh Nabi dan juga para sahabat apabila berlaku pergeseran perselisihan dalam keluarga. Antaranya kata Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu ni seorang sahabat Nabi yang segak, handsome, bijak, dan beliau ni merupakan salah seorang daripada mufti di kalangan para sahabat Nabi. Abu Darda ni, isterinya Ummu Darda. Abu Darda ni antara pesannya kepada anak-anak muridnya, Abu Darda ni handsome orangnya tuan-tuan, isterinya Ummu Darda pun cantik orangnya, terkenal daripada zaman jahiliah lagi sampai Islam. Bila Abu Darda ni wafat, Ummu Darda ni dipinang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada masa itu menjadi khalifah. Janda ini dipinang oleh khalifah, tapi Ummu Darda menolak dengan baik. Dalam hidup kalau berlaku suasana seperti ini, tolak orang dengan baik, terima pun dengan baik, minta pun dengan baik, diajar dalam Islam. Muawiyah akhirnya ditanya oleh sekalian orang Islam, berapa kahwin dengan Ummu Darda? Memanglah dia cantik, tapi ramai lagi perempuan berstatus anak dara, kenapa perlu kahwin dengan janda? Muawiyah berkata, aku berkahwin bukan untuk kecantikannya, tetapi untuk ilmunya, kerana suaminya merupakan seorang sahabat Nabi yang terbilang, merupakan salah seorang yang paling faqih. Jadi aku nak tengok apa perlakuan isterinya itu yang dipelajari daripada suaminya yang terdahulu. Itu tujuan aku minang. Walau bagaimanapun Ummu Darda menolak, tidak mahu dia berkahwin. Abu Darda ni antara kata-katanya indah kepada isterinya ketika berselisih faham. Dia kata, wahai isteriku, engkau dengan aku ni tak tahu siapa pergi dulu. Kalau aku pergi dulu,
engkau nanti kesorangan. Kalau engkau pergi dulu, aku pun tak ada teman nanti, tak ada isi sebaikmu. Maka dengan baik, kalau aku marah, kau diam, dan aku cari sebab bagaimana boleh menenangkan hatimu. Kalau engkau marah, aku pula diam. Maknanya kalau engkau marah, aku diam. Kalau aku marah, engkau diam. Dan kita sama-sama mencari jalan penyelesaian. Dan bila marah ni, jangan marah depan anak-anak. Pesan beliau, pesan ini adalah pesan seorang yang sangat faqih dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, kehidupan ni Islam, kalau kita lihat, meninggalkan kepada kita banyak petua dan panduan daripada Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat, bagaimana membentuk satu keluarga yang bahagia. Kerana asas kepada kebahagiaan masyarakat daripada keluarga. Macam mana masyarakat nak damai kalau keluarganya pun porak-poranda? Ini di negara barat, di Skandinavia punya country di sana, seperti Denmark, Belgium, kebanyakan orang memilih untuk berkarier dalam hidup dan tidak berkahwin, dan lebih malang lagi ada LGBT pada hari ini. Maka tak perlu berkahwin, ambil anak angkat daripada mana-mana, daripada Afrika ke, Burma ke, India ke, beli dan jadi anak angkat. Maka kehidupan kekeluargaan sudah hancur di sana, sehingga seorang datuk yang sudah tua, yang tidak dapat layanan daripada neneknya, datuk itu boleh menghabiskan masa berpelesiran di hotel-hotel pilihannya dan membuat tempahan wanita-wanita yang nak bersama dengannya. Umur panjang, sihat tua badan, tapi perkahwinan sudah menjadi satu kesukaran kat sana. Maka dalam report yang dikemukakan oleh majalah Ekonomis, banyak kes yang telah berlaku. Seorang lelaki tua yang berada di hotel untuk menghiburkan malamnya kerana tak ada aktiviti ni, akhirnya menempah gadis-gadis pilihannya datang di kalangan cucunya sendiri. Datang-datang tengok cucunya. Itu dilaporkan, banyak kes berlaku di sana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi berpesan dalam Hajatul Wada' yang dikatakan tadi tentang kepentingan untuk menjaga perempuan dengan sebaik-baiknya. Ketika orang-orang di timur, di barat belum dapat menjelaskan apakah kedudukan orang perempuan, sebahagian daripada mereka membakar orang perempuan kalau suaminya mati, melihat tidak layak lagi baginya untuk hidup, seperti yang berlaku dalam sebahagian daripada taklid masyarakat di India. Ketika di Perancis, negara yang paling maju di Eropah, membuat satu resolusi dalam konferens besar tak sampai 100 tahun yang lalu atau lebih sedikit, ketika buat satu konferens fikirkan bagaimana kedudukan orang perempuan ni, akhirnya mereka mengatakan orang perempuan ni tak boleh dapat faraid keluarga ayah yang mati, tak layak dapat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukannya lama sangat tuan-tuan, dalam jangkauan 100 tahun yang terdahulu, umat Islam telah pun diajar oleh Allah dengan turunnya satu surah panjang namanya An-Nisa, bagi meletakkan orang perempuan di kedudukan yang paling tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. masya-Allah, tabaraka wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat yang selalu kita lihat dalam kad-kad kahwin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menjadikan untuk kamu isteri-isteri kamu, wanita-wanita untuk kamu kahwini, supaya kamu tenang dengannya, dan menjadikan di antara kamu ada perasaan mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah itu, kata sebahagian daripada para ulama, kasih sayang yang berteraskan kepada keperluan nafsu seksual. Tetapi rahmatan itu adalah kasih sayang pada hari tua, ketika masing-masing dia sudut penampilan dirinya tidak sehebat zaman muda dahulu. Itu perkataan yang digunakan oleh Quran. Telitinya ayat Quran dalam milih perkataan, kerana ia daripada Allah SWT. Mawaddatan dan juga rahmatan. Kasih sayang zaman muda lain. Zaman muda dahulu, mula-mula berkahwin, tak ada bau bunyi apa pun, tak ada bau apa pun. Bunyi adalah konsisten kita menjaga adab-adabnya. Betul tuan? Kalau rasa nak terkeluar angin, pergi jauh-jauh. Tapi pada zaman tua, macam-macam bunyi yang keluar, macam-macam bau yang keluar. Mula-mula kahwin dulu pakai minyak wangi, dah lama berkahwin pakai minyak urut.
bau bilik itu macam bau tempat murut, tapi si suami ataupun si isteri sebaliknya bersabar kerana teringat jasa selama puluhan tahun berkahwin. Indahnya ayat Allah SWT di sini, tuan-tuan. Jadi apakah panduan yang dikemukakan oleh Islam berpandu kepada hadis ini untuk kita menjaga adab, tata susila dan juga tindak tanduk kita supaya kekal rumah tangga itu menjadi seperti syurga sebelum syurga di akhirat. Ini dia, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ya. Hazihi hiya ususul akhlaq yuhaddid mabadi'aha al-iman waltizamuha innama huwa al-iman billah wa taqwa lillah wa miqyasuha ajla madhhar linnafsi ala sajiyatiha yastawab al-hadithu dhalika kullahu fi hadhihi al-kalimatil ma'dudah. Rupa-rupanya yang mengikat kasih sayang itu perkara yang paling utamanya adalah iman kepada Allah SWT. Kasih sayang yang berteras kepada kecantikan akan luput. Kasih sayang yang berteras kepada kebendaan akan hilang. Kasih sayang yang dibina di atas dasar rupa paras semuanya akan berakhir. Yang tinggal selepas itu adalah iman kepada Allah SWT sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ya. Jadi cuba kita lihat apakah perkara-perkara yang dikemukakan oleh Islam, ya. Sebenarnya antara perkara-perkara yang menyebabkan perselisihan ini berlaku, inna min asbabil masyakil zawjiyah wal khilafatil a'iliyah wan naza'at al-usariyah wa wuqu'un nafra baina afrad al-usra al-islamiyah an yahjur ar-rajul baitahu. Antara perkara yang menjadi masalah dalam kekeluargaan ini adalah bila masing-masing tidak mempunyai mindset yang betul. Mindset perkahwinan ni apa salah? Adakah untuk memenuhi hawa nafsu semata-mata ataupun ada tanggungjawab kat situ? Kalau berkawan dengan orang-orang kafir di luar sana, mereka berkata, kalau kamu nak minum susu lembu, tak perlu beli lembu lah, beli susu sudahlah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Si kafir yang tidak ada iman ini berkata, kalau nak berseronok, pergi berseronok lah, buat apa nak kahwin? Itu kan tanggungjawab macam beli lembu. Dah diumpamakan orang perempuan tu macam lembu lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal dalam ayat yang digunakan oleh Allah SWT itu, bila menceritakan tentang kedudukan lelaki dan perempuan dalam banyak ayat, tuan-tuan, ya, sebagai contohnya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Orang lelaki itu mempunyai hak kepimpinan dalam keluarga dengan kelebihan yang Allah berikan ke atas mereka dan dengan apa yang mereka nafkahkan daripada harta-harta mereka. Orang lelaki tanggungjawabnya besar, kerana tanggungjawabnya untuk menginfak, menjaga, membelanja, menyediakan untuk isteri penginapan, menyediakan pakaian, menyediakan makan yang cukup mengikut pada kemampuan. Ini kewajipan. Kalau pinjam wang isteri, wajib bayar balik. Kalau isi pinjam wang suami, wajib bayar tak? Tuan-tuan, cuba jawab. Biasanya tak bayar lah. Tapi kalau suami yang minjam kepada isteri, akan tunggu, bang, pinjam duit, bila nak bayar? Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi. Itu sebab tanggungjawab orang lelaki ni besar, maka Allah beri kepadanya kelebihan. Walau bagaimanapun Allah SWT memuji orang perempuan yang bersifat dengan kunut, al-hifzu, qanitatun hafizat, yang taat, yang menjaga suaminya, keperluan suaminya, maruah suaminya, kehormatan keluarganya. Ya, dan kalau kamu merasa takut nusyusnya isteri kamu, maka berilah nasihat kepadanya dan tinggalkannya di tempat tidur. Ini pun, bahasa ini pun digunakan oleh Allah ni begitu lembut, tuan-tuan. wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan dia di tempat tidur. Tinggalkan itu bukan tidur di bilik lain, bukan. Para ulama bincangkan ayat hukum mengatakan bukan tidur di tempat lain, bukan. Supaya anak-anak pun perhati, sebab konflik yang berlaku ni jangan sampai anak-anak perhatikan, kerana tidak ada musibah yang lebih besar dalam kehidupan orang Islam berbanding dengan perceraian.
dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bahawa syaitan meletakkan arasnya di atas air di laut itu dan kemudian mengutuskan bala tenteranya untuk memesongkan manusia. Menjelang petang nanti mereka akan tampil untuk membuat laporan apa kejahatan jenayah yang mereka telah lakukan. Syaitan ini berkata kepada bosnya, tadi aku berjaya menyebabkan orang itu menyembah berhala, bagus katanya. Yang kedua berkata aku menyebabkan orang itu berbunuh, bagus. Yang ketiga berkata menyebabkan orang itu mencuri, bagus. Yang keempat berkata menyebabkan orang itu berzina, bagus. Tiba-tiba yang kelima berkata, aku berjaya menyebabkan perselisihan berlaku di antara suami isteri itu dan mereka pun bercerai. Jawapan syaitan yang paling tinggi, ketua bos ini berkata, bagus, mari sini kau duduk sini. Na'am anta, engkau. Maknanya walaupun percayaan itu perkara yang halal, tetapi dia benda yang sangat dibenci oleh Allah seperti ada dalam hadis, walaupun hadis itu dhaif. Gitu tuan-tuan ini mulia Allah sekalian ya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita adab, akhlak. Bergaduh macam mana sekalipun jangan nampakkan anak dan jadikan dia terkurung dalam bilik kita sahaja, di tempat tidur sahaja. Mana jalan setengah pendapat para ulama begitu indahnya berkata supaya jangan tidur dalam satu selimut. Setengah mengatakan palingkan wajahmu daripadanya, setengah mengatakan dia tidur di atas katil, kamu tidur di bawah, tapi jangan berbeza bilik. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan akhir sekali barulah pukul mereka ini, fa in ta'anakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau mereka taat kepada kamu, janganlah kamu ungkit lagi perkara-perkara yang lalu. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah SWT itu maha tinggi lagi maha besar. Maka ayat ini tuan-tuan menjadi antara ayat yang penting Sayyidina Umar tekankan, beritahu kepada gubernur-gubernurnya bahawasanya kena ajar kepada rakyat kamu ayat ini. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, kerana ayat ini adalah pembentukan keluarga, macam mana masyarakat nak jadi baik kalau keluarganya hancur. Tuan-tuan yang dalam hati dan dikasihi sekalian, begitu hebat Islam mengajar kita perkara-perkara sedemikian. Maka bila kita melihat kepada apakah prasyaratnya ataupun langkah-langkahnya untuk kita membentuk keluarga yang beriman ni tuan-tuan, yang Nabi SAW menyatakan sebaik-baik perempuan itu ketika turun ayat berkaitan dengan harta pusaka, turunnya ayat mengingatkan orang Islam supaya mereka mengeluarkan zakat. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menyimpan harta yang banyak, emas perak, tapi tidak mengeluarkan zakat kepada Allah. Maka para sahabat ini yalah, ada macam-macam perspektif lah. Maka para sahabat ni sebahagiannya berkata, tengok tu Allah sebut emas dengan perak. Tuan-tuan, manusia terdorong bila dengar perkataan-perkataan macam ni kan, emas, perak, harta, rumah, properti, kereta. Sahabat-sahabat manusia juga, mereka bertanya kepada sesama mereka, tengok Allah menekankan perkataan emas dengan perak kan. Tiba-tiba sebagian mereka bertanya, ada tak lebih hebat daripada emas dan perak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, sebaik-baik harta adalah wanita yang salihah. Lebih baik daripada itu semua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita reverse balik kepada syarat-syarat awal dalam Islam ini, pemilihan pasangan itu sangat utama. Bukan saja orang lelaki kena pilih isteri yang salihah, bahkan kita ayah ibu yang juga dipinang anak perempuan kita kena pastikan yang minang itu orang saleh. Sebahagian daripada masyarakat bila melihat orang yang berkedudukan dan berharta datang pinang, mudah baginya untuk terima. Berbeza daripada orang miskin datang untuk pinang, dia akan tolak. Lumrahnya begitulah. Walaupun si kaya itu tidak begitu komited dengan akhlak Islam. Nampak tak tuan-tuan? Adalah bagai cara lah, barometernya, yardsticknya untuk ukur dia boleh beriman atau tidak. Tengok adik-beradiknya, pergi ke rumahnya, bawa ustaz datang meminang sekali ke. Kalau keluarga tu kenal ustaz tu masuk TV, maka kita boleh buat kesimpulan, oh keluarganya tengok rancangan agama. Betul tak tuan-tuan? Ramai kawan saya bila orang nak pinang panggil dia, ustaz jom ikut ustaz pergi pinang, anak lelaki saya nak kahwin. Ustaz ada kan power lah sikit, baguslah dia baik dengan ustaz. Tiba saja kat rumah belah sana tu,
Dia pun tak kenal ustaz, padahal ustaz masuk TV bertahun-tahun dah. Something off orang kata pada hari ni, benda tak kena agaknya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, maka mengapa dalam bab perkahwinan ni tadi, lelaki yang handsome, yang berkedudukan, bangsawan, hartanya banyak, keretanya hebat, tapi kurang beriman, nak dibandingkan dengan yang tu tak berapa kaya, ya memanglah dia baru grad daripada universiti, tak nampak lagi penampilan dirinya, mungkin dia ada dream yang besar, kita pun tak tahu. Tapi ukuran keluarganya, tengok alamak, orang kampung lah, keretanya pun biasa-biasa je, kita pergi ziarah kampungnya biasa-biasa je rumah dia. Oh, kenapa terima yang tu? Yang tu kaya, yang perangai dia tu insya-Allah nanti diubah lah. Macam tu, kata betul tak? Tapi nak dibandingkan dengan seorang tu yang kurang berada tetapi beriman, yang tu ditolak. Mengapa ibu ataupun ayah ini tidak menggunakan ayat, oh yang tu miskin, Allah boleh kayakan dia? Betul tak? Sama macam digunakan ayat yang kaya tadi, nanti Allah boleh ubah dia jadi baik. Tang tu boleh Allah ubah jadi baik, tapi tang ni tak boleh nak dikatakan nanti Allah kayakan dia. Tak timbul ayat itu. Nampaknya ukuran kebendaan itu menguasai segala-galanya. Tuan faham maksud saya kan? Tidakkah yang mampu mengubah orang miskin itu menjadi kaya? Itulah juga Tuhan yang mampu. Dikatakan tadi oleh orang itu dipercayai bahawa orang yang tak berapa bagus akhlaknya itu besok boleh Allah baguskan. Kenapa tang ni dikata boleh, yang tu Allah yang sama tak boleh nak ubah jadi kaya? Kenapa tak begitu? Kerana ukuran itu kebendaan. Maka kita dapat lihat perkahwinan pada hari ini banyak yang tidak kekal lama. Kalau kita pergi ke negeri Selangor sebagai contohnya, kadar perceraian yang sangat tinggi kerana masyarakat pada hari ini sibuk main TikTok, main Facebook, tak apa lagi benda dia mainnya. Bahawa dia boleh jadi kaya kat situ, dia tak perlu pada suami, dan dia pun mendengar saban hari cerita tentang perceraian, perkara biasa. Dan tu orang yang bercerai pula nanti dibagi highlight, dibagi pembelaan supaya satu dunia tengok dia. Apa yang suami dia baik, yang baik, buat yang baik-baik, semua dilupakan. Saya tak masukkan siapa, kita pun tak kenal mereka, kita cuma cerita secara umum. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana perkara asas yang disebut iman ni tadi bukan lagi keutamaan. Yang keutamaan dia punya fame dia, famous ke tidak, harta dia banyak ke tidak, ukuran kebendaan. Inilah dia perkara-perkara yang berlaku. Itu sebab dalam hadis mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, dikahwini perempuan itu kan 4 perkara, tapi ambillah agama itu keutamaan. Pesan Nabi dekat hujung itu, fasfar bizati din taribat yadak. Bukan itu saja, malahan orang lelaki yang pinang pun Nabi ingatkan, in ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang orang yang beriman dan berakhlak baik itu, terima kahwin permintaannya, jangan ditangguhkan. Dan budak itu lelaki yang bagus, berkeyakinan, datang jumpa ayah ibu perempuan, bercakap baik-baik, bawa pula keluarganya, walaupun dia tak ada kemampuan, bawa juga buah tangan sikit. Nampaknya budak ni budak beragama. Pergi kita boleh lihat keluarganya, keluarga baik-baik, terimalah, apa lagi ni tunggu. Begitu Islam mengajar kita keprihatinan perkahwinan ni. Kerana zaman fitnah tuan-tuan. Jangan kita menyangkakan bahawa kita boleh dapat yang terbaik, padahal yang datang ini dari sudut agamanya sudah sempurna. Tak cukup tinggi lah, rendah sangat pula. La ilaha illallah, ke situ pula pergi dia punya ukurannya. Macam-macam perkara yang menjebakkan masyarakat dan juga orang muda pada ini perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang illam tuwaffaq li zawjatin salihatin minal biladi fa alaika an tas'a fi islahiha. Kalau kamu ditakdirkan Allah berkahwin tetapi pasanganmu bukanlah orang baik-baik, ada juga berlaku kan. Para ulama pun ada tuan-tuan. Ada para ulama yang ketika anak muridnya datang ke rumah mendengar suara isinya, terkejut mereka, ya Allah, guru sebaik-baik manusia tapi isinya cakap laser, vokal, outspoken dia. Tak mana tempat dia belajar di dunia. Sorry, saya ni memang outspoken, saya vokal, saya tak puas hati saya sebut. Engkau pergi ikut orang US buat apa? Dia boleh masuk engkau dalam syurga ke? Ikut Rasulullah lah, beradab, bersopan. Ada orang diuji seperti itu.
Maka ulama ini berkata kepada anak muridnya, tenang Allah, banyak orang ada ujian, ada ujian sakit, ada ujian miskin. Ujian aku, itulah yang kamu dengar suara ini. Guru itu berkata kepada anak muridnya, aku diuji itu yang kamu dengar suaranya. Aku minta maaf, suara dia memang leza. Maka tuan-tuan, kalau seseorang itu mendapat ujian bahawa pasangannya bukanlah orang baik-baik, maka apakah tindakannya? Yang pertama, hendaklah mengambil berat perkara-perkara yang bersifat akidah. Ceritakan kepadanya, ajar dia ikhlas. Isiku nak dengar cerita tak? Dengarlah, terlelap-lelap dia dengar. Dia kalau tengok cerita drama tu, kau main tekun dia, dengar cerita hadis dia mengantuk. Tak apalah, mengantuk-mengantuk pun dengarlah abang cerita ni. Dulu kan, yang cerita akidah tu, ada seorang panglima perang. Dia ni kedudukan dia macam Khalid Walid. Kenal tak Khalid Walid? Oh, kenal dulu belajar masa Surah Rendah. Bini dijawab. Siapa nama pemimpin itu? Namanya Maslamah bin Abdul Malik. Oh, tak pernah dengar lah. Ni abang nak cerita ni pendek je. Lepas tu tidur. Maslamah ni mendengar sabda Nabi, la tuftahanna al-Qustantiniyah, Konstantinopel akan dibuka, maka dia susun tentera, bawa pergi perang sampai ke Turki. Ini kuatnya Maslamah ni, kita tak kenal nama dia tuan ni. Maslamah bin Abdul Malik namanya. Bapa dia Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah yang terkemuka. Abdul Malik bin Marwan itulah yang membina Baitul Maqdis yang sebenarnya. Ketika orang Kristian satu dunia datang ke Baitul Maqdis untuk melihat gereja yang besar dan indah kat situ, Abdul Malik bin Marwan ni khalifah Islam yang terkemuka, melihat tercabar dia. Aku khalifah Islam, negara aku kaya. Yalah, masa tu Islam macam US lah tuan-tuan, kuatnya zaman itu kan, 1000 tahun lalu kan. Takkanlah macam ni orang yang datang ke Baitul Maqdis, tanah suci, aku orang Islam, pergi tengok gereja, tak boleh aku. Abdul Malik bin Marwan telah mengumpulkan harta peribadinya, peruntukan negaranya besar, buat Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra tu yang kuning lah, dekat Mekah, dekat Baitul Maqdis, dekat Quds tu, kuning. Itu bukan Masjid Aqsa tuan-tuan. Masjid Aqsa yang hitam, yang usang, yang lusuh itu dekat dengannya. Semua itu dianggap Baitul Maqdis, tanah Baitul Maqdis, tanah suci. Tapi yang besar, yang kuning, yang masuk dalam gambar selalu, itu bukan Masjid Aqsa, itu dipanggil Qubatus Sakhra. Faham tak? Yang kita gantung gambar banyak-banyak kat bilik, kat mana yang kuning tu, kita ingat itu Masjid Aqsa. Salah tu, itu bukan Masjid Aqsa, itu Qubatus Sakhra namanya. Dome of the Rock, Batu Sakhra. Yang hitam, yang buruk, yang kecil, itu tempat Nabi diisrakan dulu dari situ, bukan yang kuning ni. Faham? Yang kuning ni dulu emas tuan-tuan, emas. Dibuat penilaian infak negara pada masa itu dengan duit peribadinya untuk buat itu dekat 2 bilion tuan-tuan. Emas dibuat. Malik Marwan ni, dia pengasas kerajaan dinasti Umayyah. Kerana dia tercabar, aku tak boleh macam ni, orang kafir satu dunia datang tengok gereja, kita nak orang Islam. Sayyidina Umar yang buka. Maka dia kerahkan semua kekayaan dia, habis tuan-tuan, dia buat masjid itu, in order to attract pelancong datang tengok, ini hebatnya Islam. Subhanallah, Masya Allah. Ini bapa kepada Maslamah. Dan bapaknya Abdul Malik ini memastikan anak-anaknya yang 9 orang lelaki itu dididik memahami Quran, hadis, jadi ulama layak. Mereka ini semuanya faham Quran, hafal Quran, hadis, termasuk Maslamah ini. Tapi Maslamah ini kecenderungannya daripada kecil, dia ikut pakcik dia pergi perang. Berani dia tuan-tuan, kecil-kecil dia pergi perang kat Cyprus, buka Cyprus, kecil lagi, usia 12 tahun. Maka kecenderungannya lebih kepada perang, berani. Maka Maslamah ini cuba untuk membuktikan dalam hadis akan dibuka Konstantinopel, dan sebaik-baik ketua adalah ketuanya, sebaik-baik tentera-tenteranya. Maka Maslamah berazam untuk jadi dialah pembuka Konstantinopel tuan. Dia bawa tenteranya untuk pergi ke Konstantinopel. Satu bandar jatuh, dah dekat sangat dengan Konstantinopel. Ada satu kota yang paling kuat sebelum Konstantinopel, maka Konstantinia, dia tak boleh buka kota itu.
berminggu-minggu kepung tak boleh buka. Akhirnya dia berkata kepada tenteranya, kalau kita tak boleh buka juga menjelang Jumaat ini, kita pulanglah, bekal dah habis, tentera ramai mati, tentera musuh kuat, kita pulang. Tiba-tiba pada malam yang dingin itu, pintu kota Berjaya dibuka, tuan-tuan, oleh seorang tentera Islam yang memang eksposkan dirinya kepada bahaya yang sangat besar kalau dia boleh mati, tuan-tuan. Iaitu dia menggali terowong, dia masuk, dia pergi lawan tentera itu sampai dia pun hampir berkorban dan dia berjaya buka pintu tersebut. Maka Maslamah pun sujud syukur. Maslamah berkata kepada tenteranya, alhamdulillah dapat juga kita buka kota ini. Tapi dia tak berjaya buka Konstantinopel, tuan-tuan. Dalam kalau satu riwayat mengatakan Umar bin Abdul Aziz, iaitu sepupunya naik, Umar minta dia pulang. Umar bin Abdul Aziz itu menghentikan misi ketenteraan pada waktunya. Jadi Maslamah pulang. Jadi masalah dalam kes itu, bila Berjaya dibuka, dia pun telah memanggil tenteranya semua sekali. Siapa yang buka pintu itu? Tak ada seorang yang mengaku. Siapa buka? Saya nak kenal, tolong beritahu. Tak ada seorang pun yang menyahut. Akhirnya Masalah berkata, kalau begitu jumpa aku pada waktu sekian-sekian, waktu malam, waktu tahajud, untuk aku berkenalan dengannya. Maka pada malam itu, ketika tahajud, datanglah seorang daripada tentera dalam keadaan pakai tutup wajahnya, tak nampak pakaiannya, pakaian tentera. Assalamualaikum wahai Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan nak tahu siapa yang buka kan? Ya, aku nak tahu. Tuan boleh tahu siapa yang buka dengan menerima 3 syarat daripada saya. Yang pertama, jangan tanya siapa namanya. Yang kedua, jangan lihat wajahnya. Yang ketiga, kalau beritanya tersebar kelak, jangan beri apa-apa pengiktirafan kepadanya kepada keluarga. Allahu Akbar. Terkejutnya dia mendengar perkara itu, tuan-tuan. Syarat yang sangat berat. Tak boleh kenal nama, tak boleh tengok rupa, tak boleh bagi apa-apa anugerah. Allah, beratnya syarat kau, kata Maslamah, pemimpin yang salih ini. Walaupun kau datang, silalah beritahu pada aku, akulah orangnya. Maka tentera ini pun hilang dalam ribuan tenteranya. Kegelapan malam, tak kenal siapa, tak tahu nama, tak boleh bagi apa-apa anugerah. Maka Maslamah setiap hari dalam semayangnya berdoa, ya Allah, himpunkan aku bersama dengan yang membuat terowong itu. Ya Allah, di akhirat besok himpunkan aku bersama dengan orang yang ikhlas itu. Sebenarnya doa yang tepat kita dalam permintaan kepada Allah adalah, ya Allah, himpunkan aku bersama dengan Rasulullah. Tetapi Maslamah ini kerana terkejut melihat ada tenteranya yang salih, yang ikhlas macam tu, dia sentiasa berdoa dalam tahajudnya, dalam sujudnya, wahai Tuhan, himpunkan aku bersama dia itu, kerana ikhlasnya kepada Islam. Maka ceritalah, tuan-tuan, bawa cerita-cerita macam ni kepada keluarga, cerita akidah. Orang Islam dibuat satu perkara kerana Allah, kerana akidah dalam dirinya itu kerana Allah, bukan kerana lain. Saya berniaga kerana Allah, tak nak minta-minta ke orang. Allah bagi saya terima. Allah tak bagi saya sabar. Bukan saya pun jadi hamba dan juga menjilat orang lain. Apa orang cakap semua betul. Kenapa? Kerana kebendaan. Tak, saya bukan macam tu. Kena bina macam tu dah, tuan-tuan. Kena ada ajar anak-anak kita, isteri kita, ada izzah itu. Izzah, kemuliaan orang beriman. Baik. Jadi tuan-tuan, bawalah isteri, anak-anak kita, andai kita berada dalam situasi mereka ni belum dapat kesedaran, bawalah mereka pergi ke program-program keimanan. Kalau orang artis datang daripada negara itu, berapa tiketnya? Ribu-ribu orang pergi beli, tunggu berbas-bas. Kalau berlaku kat Singapura, gambar-gambar orang turun penuh tiket kapal terbang pergi tengok. Tapi kuliah-kuliah agama, susah ke nak gerakkan isteri ataupun suami? Mari datang sekejap, ada ustaz ni ceramah, bagus ustaz ni ceramah, tak kira lah siapa, pergi, kerana ini membina iman, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Ya, ketika Abdullah bin Unais berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Unais itu cium tangan Abdullah bin Abbas, cium tangan depan belakang, letak kat dadanya. Ya Allah, ini adalah sepupunya Rasulullah, dia kata. Abdullah bin Abbas pula melihat Abdullah bin Unais datang, pegang, kekang tali untanya itu, tolong pegangkan, jangan engkau
sepupu Rasulullah tak payah buat begini. Tengok tuan-tuan macam mana penghormatan kepada orang alim, ulama. Datang seseorang ulama daripada Timur Tengah, datang, pergi tengok. Walaupun kita tak faham, cari berkat tuan-tuan, pergi tengok, usahakan. Ya, jadi ini adalah usaha untuk menjaga keluarga kita supaya tambatan hubungan ini tadi berasaskan kepada akidah. Dan orang-orang salih ini adalah tambatan dengan Allah SWT, kita dengan Allah SWT. Baik, lagi apa? Hendaklah kita membaca Al-Quran hari Jumaat semalam contohnya, ajak isteri, anak-anak baca surah Al-Kahfi, duduk sama-sama. Kalau tak dibaca semua pun baca 10 ayat yang awal. Susah ke? Waktu malam sekali-sekali anak kita sibuk kat college, sekarang Zoom pun boleh, mari kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur ni, ya, kat college mana pun, ayah kat rumah ni, mari kita baca sama. Tuan-tuan hidupkan suasana macam ni tuan-tuan. Ya, dan cerita, pesan, cakap tanpa henti tentang isu-isu keimanan ini. Jadikan rumah kita tempat untuk ingat Allah SWT. Anta ja'al bait makanan li zikrillah. Kemudian al-hirsu ala ta'limi ahli bait. Hendaklah kita ambil peluang untuk beri kepada anak-anak kita pendidikan yang berasaskan kepada Islam. Ada video-video para ustaz viral, hantar kepada anak-anak kita, beritahu ke anak kita, ni 3 minit je nak dengar sekejap. Kerana ayah bukan ustaz, boleh sebab ayah bukan ustaz, ayah dengar ceramah-ceramah begini, ayah hantar ke engkau, tengok. Ya. Kemudian antara perkara yang disuruh kita lagi tuan-tuan, min wasa'id takwinil usra sa'idah da'watus salihin wal akhyar. Hendaklah kita dalam hidup ini ajaklah orang-orang salih datang ke rumah, imam, penuntut-penuntut ilmu, budak-budak yang hafal Quran. Ada setengah orang, alhamdulillah, ada apa-apa event kat rumah, dia panggil budak-budak hafiz Quran datang ke rumah, doa sama-sama. Ini merupakan satu akhlak Islam yang penting. Kemudian tuan dan hati yang dikasih sekalian, lagi disuruh, ada banyaklah perkara-perkara lagi yang diajar kita untuk menjadikan keluarga itu bahagia. Buatlah satu cerita-cerita lawak dalam keluarga. Tahu tak Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, tengok Aisyah radhiyallahu anha pening kepala, romantiknya Nabi. Bila melihat isinya pening, kata, wahai Aisyah, engkau pening ya? Aku pun pening juga, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi isteri yang salihah yang hebat ini dikatakan sampai tak sempat berpuasa qada Ramadannya, melainkan datang bulan Syaban tahun yang berikutnya dan dekat dengan Ramadan barulah beliau qada puasa kerana sibuk melayan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tengok Aisyah penat, Nabi berseronok dengannya dan bercakap dengannya, menceritakan ayat-ayat yang macam kita pada hari ini, ayat-ayat romantik. Istilah-istilah yang Nabi kan, Nabi gunakan, jenaka yang Nabi sampaikan. Nabi beritahu, wahai Aisyah, kau tahu tak zaman dulu kan ada 11 orang perempuan, mereka duduk bersembang pasal suami masing-masing. Yang pertama tu dia berkata kan, suaminya macam unta kurus di Bukit Tihama. Tahu tak maksud dia? Suaminya seorang tua yang tidak berdaya. Yang kedua pula berkata, suaminya adalah seumpama unta yang duduk di bukit yang tinggi yang tak ada susu. Mana suaminya tak ada duit, asyik minta ke orang je. Mana 11 orang perempuan ni duduk membawang, menceritakan suami masing-masing punya keburukan, kelemahan. Nabi bercerita, cerita Nabi kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mereka kaya, suaminya kaya, hartanya banyak sangat. Oleh kerana hartanya banyak, pekerjanya ramai, akhirnya dia berkahwin dengan pekerja dia seorang, menceraikan isteri itu. Dan perempuan itu namanya Ummu Zara, berkahwin pula dengan seorang lelaki lain. Walaupun lelaki yang kedua itu tidak kaya macam yang pertama, tetapi dia seorang pembahagia, membawa kebahagiaan. Nabi cerita tuan-tuan. Maka akhirnya Nabi SAW pun membuat kesimpulan, mengatakan, kau tahu tak, kualiti keburukan yang ada pada para suami itu semua tidak ada pada aku, kebaikan mereka semua ada pada aku. Nabi SAW bergurau. Macam kita ni ibaratnya ambil tahulah perkembangan luar, bukan macam katak buah tempurung. Dan kita boleh cerita dengan anak isteri kita benda-benda yang up to date, tahu juga perkembangan sikit-sikit, tahu. Ayah tak tahu, ayah tahu tau, gurau sikit dengan dia tuan-tuan. Jangan balik keringnya, muka pun macam nak kata muka apa pun tak tahu, tegang je, senyum sikit pun tak ada. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW yang perlu kita pelajari masa ke semasa. Janganlah kita beranggapan dah 30 tahun aku tahu semua. Kena baca balik semula, reconcile diri balik semula tuan-tuan.
muhasabah dan baiki kekurangan-kekurangan. Banyak lagi perkara ni yang boleh kita sentuh dalam kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu sebab tuan-tuan yang terakhir sekali saya nak sampai pada tuan-tuan, antara doa Nabi kita SAW selalu doa ni selalu Nabi amalkan. Apakah doa ini? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu hidayah, aku minta kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. 4 komponen ni kalau ada hidup kita tuan-tuan, bahagialah orang keliling kita tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allah minna wa minkum.